لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar semua sihat? Sihat Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Makan ke? Dah Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana tanya. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana semalam? Okey, boleh ni boleh hadam apa yang kita belajar semalam? Boleh. Boleh dapat apa? InsyaAllah pada hari ini kita akan tengok apa yang kita telah tinggalkan semalam. Okey, berbaki satu lagi bentuk fa'al yang mana pada bentuk fa'al ini ataupun pada fa'al atas wazan fa'ala al-lazim, okey, terhasil daripada ni ada 6 jenis. Saya 6 binaan. Pada kelas yang semalam kita dah tengok apakah itu isim jamid. Alright, kita juga dah tengok isim jamid, perbezaan isim jamid dengan nakirah, isim nakirah. Kemudian kita tengok juga, kita dah bincang serba sedikitlah secara ringkas. Kita katakan bahawa masdar mengikut, ada yang kata ulama ikut jumhur. Jumhur kata masdar ini merupakan isim jamid juga. Okey, semalam kita isim jins. Kita dah tengok isim masdar ini merupakan isim jamid. Okey. So kita mulakan perbincangan kita isim masdar. Kita mulakan perbincangan kita dengan masdar. Terbagi pada dua. Ini dari segi bina aja ataupun dari segi dia punya binaan. Sama ada terbina daripada fa'al sulati ataupun fa'al ghair sulati. So fa'al sulati, sebelum kita mulakan perbincangan kita tentang fa'al sulati, kita perjelaskan dulu pembahagian. Okey, yang mana pembahagian ni saya rasa sebelum ni kita pegang pembahagian yang sama. Kita tengok bagaimana fa'al sulasi itu terbahagi kepada 3 wazan ataupun 3 binaan, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian fa'ala, fa'ila, fa'ula ini terpecah kepada muta'addi dengan lazim. Akhirnya kita dapat fa'ula ini hanya lazim sahaja, tak ada muta'addi. So semalam kita dah tengok fa'ala dengan fa'ila muta'addi, okey, ada 2 binaan. Ada 2 binaan. Jelas. Kemudian kita juga dah tengok fa'ula ada 3. Fa'ula lazim lah. Jelas lah. Lazim. Dan kita dah tengok juga fa'ila lazim. Fa'ila lazim pun kita dah tengok ada 3 juga. Alright, 3. Kita berkenalan dengan istilah baru iaitu fi'il ilaji ataupun ilaji lah, mu'alajah. Apakah yang dimaksudkan dengan fi'il ilaji ini? Dan sekarang yang terakhir untuk fi'il sulati ataupun ialah wazan fi'il sulati adalah fa'ala lazim. Okey. Jadi qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'uluhi fi darain yani. Wa fa'ala lazim masdaru fu'ul. Itu secara umum fa'ala lazim. Okey. Masdar dia fu'ulun. Contohnya jalasa julusan. Selain itu apa? Selain jalasa. Sajadah sujudan lagi. Dakhala dukhulan.
Qa'ada qu'udan. Qa'ada qu'udan. Okey, qa'ada qu'udan. Okey. Wahalumma jarra dan lain-lain lagi. Itu untuk yang pertama So, dia lebih kurang macam fa'ila untuk mu'alajah lah, fu'ul. Lebih kurang berkongsi wazan yang sama. Okey. Seterusnya, yang kedua. Okey. Illa in kana mu'tallal 'ain fa fa'lun ka sama sawman. Sama sawman. Okey. Selain itu apa? Sama sawman. So sekiranya fi'al fa'ala ni, dia wazan fa'ala dah. Fa'ala. Sekiranya ain dia ataupun huruf yang keduanya adalah huruf mu'tal. Contohnya sama sawman. Okey. Selain sama apa? Qala qawlan. Selain qala, sama lagi apa? Nama nauman. Nama nauman. Amiqan. Deep sleep. Lagi? Qama Ustaz. Qama. 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 Saya tak rasa ada qama daripada qama tak. Sebab qama dia qiyam. Qama kan tak ada qaman, dia jadi qiyam. Tak kenalah. Bukan, tak termasuk sini. Okay, qama. Nanti kita akan tengok lah. Kita akan tengok huruf-huruf ataupun fi'al-fi'al yang berlaku padanya ibdal ke i'lal benda ni. Kita akan tengok pada perbincangan seterusnya, mungkin yang itu lebih jelas. Nak tentukan mana satu yang fa'ala ke fa'ila ataupun fa'ula. Okey. Selain itu juga kita ada khafa, khaufan. Khaufan. Al-khawf. Takut. Okey, itu jelas. Seterusnya, au dalla ala tirab. Tirab ni maksudnya keadaan yang tidak mustaqir, tidak maksudnya tidak tenang lah. Okey. Contohnya ghalayanan. Ghala ni maksudnya air yang kita jerang tu bila dia dah panas kan, bila sampai tahap boiling dia punya ni, temperature air tu kalau tengok dia menggelegak. Ghala ni macam menggelegak. Bila menggelegak tu kan air tu dia nampak macam ittirab, macam kacau bilau sikit kan air tu, dia berkocak-kocak kan. Itu yang dipanggil sebagai ittirab. Contohnya ghalayanan. Okey. Ada juga dawaran. Tawafan. Betul tu. Ada yang boleh tawaf, ada yang boleh juga jadi tawafan. Faham Ittirab ni macam mana? Faham Ustaz? Faham ya? Maksudnya macam mana Ustaz tak tenang? Tak tenang. Dia kalau kita tengok Ittirab ni macam tak tenang lah. Ittirab maksud apa je bahasa Melayu Saya pun. Ittirab ni macam tak tenang, kacau bilau. Macam tu lah. Ittirab. Huru-hara. Macam tu lah. Contoh yang bagi ghala. Ghala ni air tu kita panaskan. Bila dia dah sampai tahap menggelegak dia tu, kita tengok air tu dia tak tenang. Tak tenang air, tak tenang. Air tu dia berkocak-kocak kan. Jadi kita nampak kat situ dia fi'al tu dia menunjukkan keadaan air yang berkocak-kocak tu. Itu dia tak tenang lah. Ataupun sana yang saya bagi tadi dara, macam dara tu berpusing-pusing, dia macam dawaran.
Tengok. Dawaran. Dara tu dia macam berpusing. Bila dia pusing dia macam ittirab. Dia sinus yang cakap. Dawaran. Bila dia berpusing jadi macam kita jadi kacau bilau situ kan. Faham tak ittirab ni? Boleh nampak? Boleh nampak? Nampak Ustaz. Apa? Macam tofa kan dia darah kan, dia berpusing. So macam kat situ kita nampak ittirab, macam kacau bilau kan. Walaupun orang berpusing satu arah tapi ternampak keadaan kacau bilau situ. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Tofa dia jadi beri tofa dia banyak lah sebenarnya. So ada beberapa perkataan tu atau beberapa fi'il tu dia ada beberapa masdar dia. So yang kalau selain daripada apa yang kita bincangkan ni, itu adalah syadz ataupun sama'i. Alright. Boleh Seterusnya kita akan okey, yang pertama tadi kita kata asal dia fa'ala lazim ni asalnya fu'ul. Itu jelas, tapi sekiranya fa'ala lazim ini ada fi'il yang ain dia mu'tal, so dia berubah jadi fa'lun. Ataupun fi'il tersebut menunjuk kepada ittirab. Dia akan jadi fa'alan. Atau yang seterusnya au ala hirfah. Hirfah kalau kita kata semalam kerjaya. So bila kerjaya ni dia akan menunjuk macam yang atas juga sama. Okey, macam atas yang tu fi'alah juga. Tajara tijaratan. Safara sebab tu kita ada sifarah. Sifarah. Sifarah tu asal daripada safarah lah. Menunjuk kepada kerjaya. Wizaratan. Apa lagi? Wahalum majarah. Dia tak ingat. Tak. Apa ni? Okey. Seterusnya yang saya rasa 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Yang kelima ini dia menunjukkan kepada bunyi ataupun perjalanan. Perjalanan. Ser tu maksudnya perjalanan. So bila bunyi atau bila sesuatu fi'il tu menunjukkan bunyi ataupun perjalanan, dia menunjukkan satu proses berjalan lah. Okey. Dia akan dibina di atas wazan fa'ilun. Contoh sahala sahilan. Sahala ni kalau tak saya dia bunyi kuda ataupun bunyi apa jap saya. Dia bunyi haiwan. So bunyi haiwan bila haiwan tu nak bergerak dia akan bunyi macam tu kan. Kita bahasa Melayu kita panggil apa? Bunyi kuda tak ada. Itulah bunyi kuda. Kalau dalam bahasa Inggeris adalah nama dia. Dalam bahasa Melayu kita tak ada. Bunyi kuda gitu je. Okay. So nampak bunyi tu dia menunjukkan kepada ada pergerakan. Okay. Kan? Saya tak tahu lah antum biasa tengok cerita ke, tengok National Geography ke. Kuda kalau dia nak bergerak tu dia akan ada satu bunyi dia, lepas tu dia gerak. Bukan gerak, bukan bunyi dia yang waktu dia hentak tu tak. Waktu dia yang yang tu. Jelas lah? Boleh bayang Ustaz. Boleh bayang, alhamdulillah. Macam saya buat bunyi kuda takut keluar bunyi lain pula. Alright. Kemudian yang kedua, zamilan. Zamala ni
adalah satu bunyi daripada unta yang menunjukkan unta tu dia berjalan dengan laju tapi dalam keadaan yang lembut. Okey? Okey, dia berjalan tapi berjalan dalam keadaan yang laju dan lembut. Unta tu dia berjalan tapi dia jalan laju dan lembut. Tapi dia bunyilah, dia bunyi. Unta tak maulah, unta saya jarang tengok. So tak dapat nak bayangkanlah macam mana. Nampak itu bunyi. Sebab apa? Kita kena bezakan bunyi yang kedua ni pula. Okey, bunyi yang kedua ni. Yang terakhir iaitu yang keenam pun bunyi ataupun kesakitan. Bunyi ataupun kesakitan. Contohnya soroha. Soroha ini kita menjerit. Contohnya kita menjerit macam aduh sakit, lebih kurang macam itulah. Ataupun menjerit secara umum. Dia tidak tak ada kaitan dengan perjalanan lah. Soroha macam menjerit ataupun menjerit sebab sakit. Jadi surah. Sa'ala su'an. Su'an ni sesama saya. Okey? Kita pening kepala kan? Dawakha. Dawakha, duwakh. Duwakh, pening kepala. Okey, jelas? Boleh tak? Boleh Ustaz, kalau Jadi saya. kalau zahaba masdar dia kan zihabun. Okey. Kita duduk dekat fi'alatan ni. Zahaba. Zahabatu zahaba. Dia fa'ala lazim. Zahab. Dia maksudnya dia tidak. Zahaba ni dia bukan, dia tak ikut kias lah. Kita tak boleh nak kiaskan dia lah. Dia yang tu sama'i. Itu kita kena main kamus lah banyak. Benda ni memang dah ada satu kaedah tapi kebanyakan ni kita kena main kamus. Sebab ada banyak perkara yang jadi syuzuz ataupun tidak ikut kaedah. Baik Ustaz. Alright. Ustaz, kalau macam soma tu kan, dia Yes, ada ya. dua bentuk masdar ke? Macam sauman dengan suyam. Suyam. Betul? Sauman dengan suyam. Suyam dengan sauman. Suyam ni lebih kepada mungkin sama'i lah. Sama'i. Contoh Tawafa sendiri pun, tawafa yang saya bagi contoh tu ada juga tawfan ataupun tawafan. So dia pun ada dua juga masdar. Kita nak buat tawfan pun betul, sama'i. Kita nak buat tawafan pun betul atas. Kita kiaskan dia. Cuba nak kaitkan dia dengan wazan yang kita dah tahu. Boleh juga. Dia ada beza ke tak dua-dua tu? Tak ada beza. Beza dia hanyalah satu tu sama'i, satu tu qiyasi saja. Ataupun aktsariyah, kebanyakannya biasanya macam tu. Biasanya bila fa'al atas wazan macam ni, dia macam ni. Dua-dua boleh diterima lah. Tak ada masalah. Kiranya maksud sama je lah. Maksud sama je. Dia cara kita nak siarah dia saja. Maksudnya cara kita nak bentuk dia yang berbeza. Faham. Alright? Baik Ustaz. Okay. Tak ada sah? Tak ada ya? Okay, kalau tak ada kita teruskan. Ada siapa nak baca ke? Yang kita baca lagi. Saya baca Ustaz. Tafadhal. والأفعال غير الثلاثية مصادرها قياسية ففعلل مصدره فعللة كدهرج دهرجة وأفعل مصدره إفعال كأكرم إكراما وفعل مصدره تفعيل ككسر تكسيرا
وفعل مصدره مفاعلة كقاتل مقاتلة والمبدوء بهمزة وصل مصدره بزيادة ألف قبل آخره وكسر ثالثه كإنكسر انكسارا وافتتح افتتاحا احمر احمرارا استخرج استخراجا والمبدوء بتاء مصدره بضم رابعه تعلم تعلما وتجاهل تجاهلا وتدهرج تدهرجا. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan apa yang kita bincangkan sebelum ni, kita lebih fokus kepada sulasi, iaitu sulasi mujarrad lah. Kata sulasi mujarrad. Sekarang ini kita akan membincangkan pula sulasi mazid bermula daripada rubai. Sama ada rubai itu mujarrad, kita kena ingat rubai ada mujarrad, ada mazid. Ya, ada mujarrad, ada mazid, dan juga khumasi sudasi. Okey. Sekarang ni wal af'al ghairu thulathiyah masadiruha qiyasiyah. Nampak? Untuk yang ghairu thulathi ni mudah sebab dia ada satu bentuk yang kita boleh hafal dan kita boleh guna pakai untuk semua perkataan yang dalam kategori itu. Itu untuk ghairu thulathiyah. Yang thulathi saja kita kena banyak main dengan kamus. Sebagai contoh, yang pertama itu fa'lala. Fa'lala ni apa? Fa'lala ni adalah fi'al rubai mujarrad. Okay, mujarrad ni. Dia bukan mazid. Dia mujarrad. Fa'lala masdar dia fa'lala. Dahraja dahrajatan. Zalzala zalzalatan. Ba'thara ba'tharatan. Ta'ta'a ta'ta'atan. Okay? Ta'ta'a ta'ta'atan. Apa lagi? Harwala harwalatan. Harwala harwalatan. Wahal mujarrah. Itu yang pertama untuk fi'al rubai al-mujarrad. Kemudian kita tengok mazid pula. Bermula dengan mazid dengan satu huruf, iaitu yang pertama af'ala. Af'ala masdar dia if'al. Contohnya akrama ikram. Okay. Akhraja ikhraj. Ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat. Kemudian apa? Ahraja ihraj. Adkhala idkhal. Okay, jadi saya rasa benda ni memang apa, antum semua boleh hafal dan insya-Allah boleh guna pakai lah. Kemudian fa'ala. Fa'ala ni pun mazid juga. Tapi mazid macam mana? Mudha'af. Yang pertama tadi hamzah qata' di awal. Kemudian yang kedua yang ni mudha'af. Yang mana masdar dia atas wazan taf'il. Sebagai contoh kassara taksir. Jammada tajmid. Mattana tamtin. Macam ni, kharraja takhrij. Okey. Yang ni dia mudah sikit. Yang ni laju lah. Dia tak kisah dia tunjuk apa pun. As long as dia punya bina tu, bina mazid, dia punya masdar akan jadi macam tu. Okay, yang terusnya keempat, fa'ala. Ini pun mazid rubai ataupun mazid dengan satu huruf. Masdaru mufa'alah. Qatala muqatalah. Daraba mudarabah. Lakama mulakamah. Apa lagi? Fahama mufahamah. Syawara musyawarah. Okay. Ini jelas. Seterusnya al-mabdu wal mabdu bi hamzati wasl. Ingat hamzah wasl tu yang macam mana? Jangan terkeliru lah. Saya harap antum semua jangan terkeliru antara hamzah wasl dengan hamzah qata'. Okay, hamzah wasl masdar dia bi ziyadati alif qabla akhirih wa kasri thalithihi. Maksudnya contoh inkasara, dia cakap apa? Qabla akhirih. Yang ni untuk khumasi dengan sudasi lah. Penting. Ziyadat alif. Nampak apa yang kita berbuat?
kita kena tambah. Sebelum hujungnya kita tambah dengan alif. Dan huruf yang ketiganya kita kena jadikan dia baris bawah in kasrah inkisaran. Iftataha iftitahan. Ihmarra ihmiraran. Istakhraja istikhrajan. Okay. Apa lagi? Istaghfara istighfaran. Apa lagi? Contoh lain. Yang mudah ni. Intalaqa intilaqan. Intilaqan. Okay. Okay. Tak ada dah. Okay. Nampaknya tak ada sambutan. Alright. Seterusnya dan yang terakhir. Wal mabdu' bita'in masdaruhu bidhammi rabi'ihi. Kata'allama ta'alluman. Tajahala tajahulan. Tadahraja tadahrujan. Tazalzala tazalzulan. Okay. Apa lagi? Tafa'ala ta'alluman. Takarruman. Tafaddulan. Tasyakuran tu tak tahu ada tak dalam bahasa Arab. Tasyakuran ni orang Indonesia biasa guna tasyakuran. Tadakhulan takhaluf taqatulan tadahrajan. Okay. Tamanna. Tamannan. Yang tu dia ada perbincangan sikit. Tak boleh tamanna. Jadi tamannan. Tamanna. Saya tulis dulu. Untuk tamanna. Tamanni. Dia tak panggil dia tak panggil tamanna. Tamannin. Dia tak jadi tamanna. Dia tamannin. Dia tak jadi tamannun. Tak. Yang tu kita akan tengok, benda tu kita akan tengok ni lah. Kita akan tengok pada perbincangan i'lal semua tu lah. I'lal, ibdal semua tu. Nanti kita akan tengok benda-benda ni. Kenapa jadi macam ni, kenapa jadi lain. Betul. Okey, Ustaz. Tamanna. Okay, ada lagi? Tak ada. So saya rasa itu saja untuk tajuk masdar. Untuk tajuk masdar itu saja. Cumanya ada satu persoalan yang mungkin dibangkitkan akan dibangkitkan. Saya tak tahu antum semua tahu ke tak. Apakah perbezaan di antara masdar dan juga isim masdar? Okay. Apakah perbezaan dengan masdar ataupun isim masdar? Ada beza tak masdar dengan isim masdar? Pernah dengar tak istilah isim masdar? Pernah. So apa dia isim masdar tu? Beza dia dekat ni.
beramal dengan fi'il. Beramal dengan fi'il. Dia beramal sebagaimana fi'il beramal. Jadi kalau fi'il tu muta'addi, maka dia pun kalau isim masdar tu kalau dia muta'addi dia kena dia maf'ulun bih. Betul kan itu? Saya tertukar. Isim masdar. Okey. Mungkin saya tak masuk bahagian tu lah. Itu bahagian perbincangan yang mendalam. Saya cuma nak cerita, nanti kita tengoklah kalau ada waktu nanti kita akan cerita yang benda tu mendalam lah. Itu lebih pada fungsi dia. Kita tengok secara zahir dia, secara zahir saja dari segi binaan. Okey, dari segi binaan. Masdar ni isim masdar. Ada ke sebenarnya isim masdar ni? Bukan dah masdar tu dah isim ke? Okey, Arif, apa contoh isim masdar? Contoh isim masdar. Tak ingat lah. Alamak, macam mana ni? Tak ingat pula. Yang lain ada kawan yang nak bantu Arif. Apakah contoh isim masdar? Contoh isim masdar ni kita kata apa? Pemberian. Betul tak? Apa? Ataupun selain tu thawab. Apa? Thawab. Selain tu kita ada salam. Assalamualaikum. Kita biasa cakap tu. Assalam tu. Assalamualaikum. Tak ni macam salam ni apa? Daripada asal fi'il mana kan? Yalah. Bukan dia tak cakap asal lah. Maksudnya dia terbina daripada fi'il mana ni? Kan? Salam. Sebab saya ceritakan dulu okay? Masdar ni adalah satu isim, satu isim yang menunjukkan kepada perbuatan sahaja. Perbuatan. Yadul ala hadath faqat. Isim masdar ni pula adalah satu isim yang menunjukkan makna masdar itu. Dia menunjukkan makna masdar. Okey? Dia menunjukkan makna masdar, tetapi dia ataupun isim masdar ini biasanya kalau kita tengok dari segi binaan dia akan kurang lagi daripada binaan fi'il. Contohnya kalau masdar ni, contoh kita ambil a'ta. A'ta kan memberi, betul tak? A'ta memberi, betul kan? Kalau kita ikut kita punya kita punya kaedah a'ta, yang first dia daripada fi'il ghairu thulathi rubai. Okay? So masdar dia kita cakap atas wazan if'al, jadi i'ta. Tetapi ada juga perkataan yang membawa maksud yang sama tetapi tidak mengikut susunan ataupun tidak mengikut binaan huruf yang sama. Ada pengurangan. Contohnya apa? Apa'un. Pemberian juga sama. I'ta, apa. Okey? Contoh lain. Aflaha. Aflaha berjaya. So, kalau kita ikut kaedah ni, aflaha jadi iflah. Contohnya aflasa, iflas. Kan? Aflaha, iflah. Tapi dalam azan tu berkurang cakap hayya 'alal falah. Dia tak pakai iflah, dia pakai falah. Itu yang paling sebagai isim masdar. Isim yang padanya pada perkataan tu dia membawa maksud masdar. Tetapi binaan dia tidak ikut binaan ataupun huruf dia tidak sama seperti huruf yang ada pada fi'il. Itu secara dia punya ni lah, dia punya secara umumnya. Isim masdar. Dia kalau kegunaan dia apa benda semua, yang tu kita boleh tengok pada tajuk, tak ada tajuk lah sebab benda tu lebih pada nahu. Okay? Maksudnya isim masdar ni dia tak ikut qiyasi ke? Tak. Okay. Tak.
biar antum tahulah, biar antum tahu. Antum atau sebenarnya yang antum atau antuna lah. Saya kata antum janganlah nanti ada yang trigger lah, kata oh kenapa ni tak hargai kehadiran kami perempuan. Okay, antum semua nanti kalau jumpa lah kita assalam kan. Kita cakap assalam ni jenis perkataan apa? So kita dah tahu oh dia ni isim masdar. Falah, aflaha. Ada tak iflah dalam orang Arab guna tak iflah sendiri orang Arab? Kita nak tengok penggunaan orang Arab. Memang kita boleh buat kiasi tapi kadang-kadang kita kena rujuk Arab cakap tak sebenarnya iflah. Oh tak ada sebenarnya Arab guna falah. So contoh. So kita gunakan yang digunakan pakai oleh Arab. Okey. Saya rasa jelas. Kayaknya Ustaz, dia punya asal fi'il tu nak tentu macam mana? Maksudnya? Kan daripada isim masdar tu kan. Isim masdar dia tak ada itulah. Dia macam mana? Dia cakap dia memang sana nak bina isim masdar tu tak ada satu kaedah yang khas atau tak ada satu wazan yang khas. Bila kita baca tu kita tahu. Kita boleh nampak lah ada beberapa perkataan yang atau beberapa huruf yang ada pada fi'il. Contohnya salam tadi kan. Thawab. Daripada athiyaba kan. Ganjaran. Athiyaba. Isyab. Ataupun thawab. Kan. Dia macam ada sedikit lah. Sedikit dia punya beberapa huruf tu. Aslama kan. Islam ataupun salam. Dudum bermaksud kesejahteraan. Menjawab soalan tak, Ashraf? Boleh. Saya tak tahu. Macam mana? Maksudnya kalau daripada isim masdar tu, kita tak, kalau nak tahu dia tu, maksudnya dia tak ada fi'il yang dia tak macam masdar lah. Kalau masdar kita tahu dia ni boleh jadi datang daripada fi'il macam ni kan. Maksudnya dia ada satu fi'il, contoh fi'il khumasi ke, fi'il mazid ke, fi'il mujarrad ke, fi'il sulasi ke, ghairu sulasi. Kalau untuk fi'il untuk isim masdar tak ada. Itu kita kena banyak tengok kamus lah. Okey tak. Itu. Jadikan kamus itu rakan kehidupan anda. Okey. Tasghir. Bismillahirrahmanirrahim. Tasghir. Siapa nak baca? Sama. Bos marah lah. Tasghir siapa nak baca? Ana baca. Okey, tafadhali. At-tasghiru ja'ala ke ju'ila? Alamak. Ja'lul ismi. Ja'alul ismi ala bina'in min abniyati at-tasghiri al-thalathati wa yusagu ala thalathati abniyatin shakliyatin wa hiya fa'ilun wa yusawwaru. Tu dia ada salah. Terus? Jadi baca ni macam mana Ustaz? Wa yusagharu, dia saghara yusaghiru, tasghir. Yusagharu. Wa yusagharu alaihi ma kana ala thalathati ahrufin. Ka qalamun wa kulaymun wa fu'ailun wa yusagharu alaihi ma kana ala arba'ati ahrufin. Ka ja'farun wa ju'ayfirun wa fu'ailun wa yusagharu alaihi ma kana ala khamsati ahrufin qabla akhiriha maddun ka miftahun wa mufaitihun wal khumasi al-mujarradu yuhadhafu minhu al-harfu al-khumasi wa yusagharu ala fu'ailin aw fu'ailin kasafarjalun wa sufairijun wa ma siwa ma sabaqa tuhdafu minhu al-ahrufu az-zaidatu hatta yabqa ala
أربعة أحرف ثم يصغر على فعيل أو فعيعيل كعنكبوت وعنيكب وعنيكيب عندليب وعنيدل وعنيديل منطلق ومطيلق ومطيلق. Bismillahirrahmanirrahim. Tasghir. Tasghir ni saya rasa antum semua biasa dengar tasghir. So kat sini sebelum kita tengok kepada, sebab dia punya ta'arif dia simple je. Ta'arif dia kita kena ubah ataupun menjadikan isim tersebut atas bina ataupun atas binaan ataupun atas bentuk daripada bentuk tasghir yang 3. Itu dia punya ni. Dia punya ta'arif dia. Kita tukar. Just tukar tahwil ataupun yalah, kita jadikan suatu isim itu atas wazan ataupun atas binaan daripada binaan tasghir yang 3. Okey. Tapi apa faedah dia? Kenapa Arab pakai tasghir ni? Apa fungsi, function dia? Mesti ada function. Kan? Tak function tak jaranglah kan. Jaranglah digunakan. Mesti ada function. So, secara asasnya tasghir ni digunakan untuk menunjukkan kepada taqlilus syai'. Maksud kita mengecilkan sesuatu. Secara umum kita mengecilkan sesuatu. Sama ada kita nak kecilkan, maksudnya nak nyatakan bentuk ataupun benda tu saiz dia kecil, tempat dia kecil, ataupun kita nak merendah-rendahkan kedudukan seseorang. Okey, contohnya qalam. Nanti kita pen kan. Kita cakap pen ni kecil, qulaim, kitab, kutayib. So kita tengok dalam buku ada waktu kita ada tok guru kita syarah. Ni ada satu kutayib kecil. Sepatutnya dah tak cakap kutayib kecil lah. Cakap kutayib kita dah faham. Oh, dia buku ni kecil je. Okey, buku ni kecil. Ataupun kita nak kata benda tu dekat. Okey, contohnya Quraib. Quraib maksudnya memang betul-betul dekat. Kan, qarib kan. Ba'da, selepas. Bu'aidi, contohnya sa'altaqika bu'aidi isyarati ataupun adwa'il isyarah. Aku akan bertemu dengan engkau, berjumpa dengan engkau lepas sikit je daripada lampu isyarat. Itu tasghir secara umumnya macam tu. Dan juga itu istihza' atau ihriqar orang tu. Cakap anta rujail. Kita merendahkan kelakian seseorang itu, anta rujail. Okay. Tapi benda ni biasanya kita kena tengok konteks ayat lah. Tengok konteks ayat. Selain itu juga tasghir ini digunakan untuk menunjukkan kita mengagungkan orang, ta'zim pun sama juga. Hadza ghulaym, okey, yudawwikhu ad-dunya. Okey, budak kecil ni sebenarnya dia telah dia macam telah menggegarkan, mengharu pikukkan dunia. Itu agungkan dia. Okay? Antara contoh lah. Okay? Antara contoh. Dan selain itu juga digunakan juga untuk tahabbub. Kita nak bermanja bersuka-suka kan. Contoh ya bunayya, contoh dalam surah Luqman kan. Ya bunay Aisyah Hamra, Aisyah pula. Kita Aisyah kan? Aisyah Humaira, Humaira tu. Untuk manja-manja lah, boleh lah. Ashraf jadi Usyairif ke. Kan? Wah, begitulah. Dia banyak sebenarnya function dia, boleh tengok lah. Tapi biasa dia highlightkan yang tu. Kemudian dia kata kat situ, wa yusagu ala thalathati abniyatin syakliyah. Kenapa dia cakap syakliyah pula kat sini? Okey. Kenapa dia cakap syakliyah? Sebab untuk kita bentukkan perkataan tu, okey, kita bentukkan perkataan tu jadi
atas binaan isim tasghir, kita kira perkataan tersebut satu persatu tanpa mengambil kira perkataan tersebut mazid ataupun mujarrad. Okey? Mazid ataupun mujarrad. Macam kita bincang masdar, kita tengok fi'al tu fi'al mazid ke fi'al mujarrad. Kita kena tengok binaan dia. Tapi untuk yang ni kita kira semua. Contoh kita ada perkataan, kita ada contoh miftah contohnya kan. Miftah tu berapa banyak huruf tambahan. So ada 2 huruf tambahan. Contoh mim dengan alif. Tapi kita kira juga satu persatu. Kat sini kita ambil kira semua. Kita kira semua perkataan yang ada. Kita kira semua huruf yang ada pada perkataan. Sebab tu cakap syakliyah sahaja. Alright. Contoh yang pertama, binaan yang pertama adalah fa'il. Wa yusagharu alaihi ma kana ala 3 ahrufin. Yang ni asas 3 ni. 3 ni asas. Bila antum dah faham 3 ni, yang bawah tak ada isu. Yang bawah tak ada isu. Antum boleh nampak jelas. Ni panjang sikit perbincangan ni. Tapi kita just laju je. Fa'ilun yusagharu alaihi ma kana ala 3 ahrufin ka qalamun qulaimun. Qalamun qulaimun. Apa lagi selain tu? 3 huruf. Qalamun qulaimun lagi. Kutubun, katabun, kitabun, kutaibun. Jadi 4. Itu kitab, itu 4. Apa lagi 3? Jubailun. Jabalun, jubailun, okey. Itu untuk yang pertama. Yang kedua pula, dia kata wazan dia ataupun dia punya abniyah atau bina dia adalah fu'ilun. Wa yusagharu alaihi ma kana ala 4 ahrufin. Ala 4 ahrufin. 4 huruf. Contoh Ja'fara, Ju'aifir, Dirhama, Duraihim. Dirhama, Duraihim. Dirhamun lah. Dirhamun, Duraihim. Apa lagi? Lain tu. Empat. Apa lagi? Contoh 4. Masjid. Musajid ada ke? Musajid boleh je nak buat. Boleh je kita nak buat. Musajid. Alright. Dan yang ketiga fu'ilun. Yang ini sekiranya huruf itu 5 huruf. Ada 5 huruf dan sebelum huruf akhir dia huruf mad. Contoh miftah. Miftah mim 1, fa yang kedua, ta yang ketiga, alif yang keempat, ha yang kelima. So ha ni huruf yang terakhir. Sebelum huruf yang terakhir ni huruf mad. Miftahun. Jadi kita akan jadikan dia mufaitihun. Kalau miftah apa dia contoh? Dia kena huruf sebelum akhir tu huruf mad. Kalau miftah apa lagi? Musaybihun. Misbah. Musaybihun, jangan sebut musaybihun, tak kena musaybihun. Misbah. Nampak kecil je. Qindil, pelita tu. Qunaidil ataupun mendil kan yang tisu. Qunaidil. Sahra, yang tu nanti kita akan bincang. Sahra tu dia ada perbincangan khas. Sahra dia perbincangan khas. Okay. So yang ni jelas. Yang pertama sulasi, 3 huruf, 4 huruf dan 5 huruf. Tapi huruf yang kelima, yang ketiga ni, huruf sebelum dia kena huruf ataupun huruf sebelum terakhir adalah huruf mad.
Kemudian tengok khumasi mujarrad, yuhdhafu minhu harful khumasi. Sekiranya khumasi itu mujarrad, okey, sekiranya khumasi itu mujarrad, so kat sini kita kena binaan perkataan tu kita kena tahu yang mana satu mujarrad, tapi ini untuk isim lah, yang mana satu mujarrad, yang mana satu mazid. Okey, so tadi kita dah tengok qalam, kita tengok Ja'far itu untuk rubai, dan kita tengok khumasi yang mana huruf sebelum terakhir adalah mad. Kemudian kita tengok yang seterusnya, yang ni khumasi huruf dia mujarrad, dia bukan mazid. Khumasi mujarrad. Contohnya perkataan safarjal. Safarjal. Untuk ini, okay, kita boleh, yang pertama apa yang kita perlu adalah huruf yang kelima itu kita kena buang. Huruf yang kelima itu kita kena buang. Tinggallah safarjun. Daripada safarjun tu kita akan bina, kalau ikut kaedah 4 huruf jadi sufairij, ataupun kaedah yang kedua kita masih lagi iktibar dia sebagai huruf yang kelima, kita panggil dia sufairij. Okey. Faham? Sebab itu dia ada dua wazan lah. Sama ada kita nak tasghirkan di atas wazan yang rubai tadi tu, iaitu fu'ail, ataupun atas wazan khumasi iaitu fu'ail. Dua-dua boleh diterima. Jelas ya? Jelas. Boleh ya? Boleh ya? Contoh lain. Contoh lain contoh lain safarjun. Apa tadi? Maksudnya safar. Sekejap Dia bukan khumasil mazid ni khumasil mujarrad. Maksudnya semua perkataan itu adalah asal mujarrad. Farazdaq. Okey, farazdaq. Contohnya farazdaq Farazdaq senang orang ni. Okay. Saya tulis nanti antum biar nampak sikit. Ustaz, share screen. Oh, share screen. Oh, saya tak share. Hari ni kena kod sikit tak share. Sekejap nah. Alright. Apa tadi kita tengok safarjilan. Farazdaq. Farazdaq. Apa dia? Farazdaq. Jahmarish. Khuza'bil. Ini perkataan-perkataan yang jarang kita jumpa lah. Khuza'bil. So, nampak? Ini semua adalah 3. Nampak? Ini adalah 3 perkataan yang mana perkataan ini adalah isim khumasi mujarrad. Bukan mazid. Mujarrad. So, kaedah kata, sekiranya perkataan isim khumasi mujarrad, kita nak jadikan dia isim tasghir, perkara pertama yang kita buat adalah kita buang huruf yang kelima. Okey? Bila kita buang huruf yang kelima, saya padang tulisan besar sangat pula. Bila kita buang huruf yang kelima, yang ini akan jadi apa? Yang ini akan jadi safar ini faraz dun. Ini jadi apa tadi? Ini khuza'bun. Khuza'bun. Farazdun.
Okay, so bila tinggal 4, bila tinggal macam ni, so kita boleh bina dia atas wazan fu'ail ataupun fu'ail. Jadilah dia safari. Jadi sufairij. Sufairij. Ataupun sufairij. Jadi farazdaq, farazdun jadi furaizid. 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 Okay. Ataupun furaizid. Jadi khuza'bun, khuzai'ib, khuzai'ib ataupun khuzai'ib. Jelas ya? Nampak? Nampak Ustaz, jelas. Dia tak mahulah. Whiteboard dia kecil. Tulisan besar. Dia gitu lah. Alright. Itu untuk yang mujarrad. So, tengok yang terakhir, yang tak apa dia cakap? Yang terakhir pada cakap, وَمَا سِوَى مَا سَبَقَ تُحْذَفْ مِنْهُ الْأَحْرُفُ الزَّائِدَةُ حَتَّى يَبْقَى عَلَى 4 أحرف ثُمَّ يُصَغَّرُ عَلى فُعَيْعِيل أو فُعَيْعِيل. Okay, ini jelas. So, kiranya apa yang berbaki apa yang berbaki adalah apa yang berbaki adalah kita kena khumasi mazid dan juga sudasi mazid lah. Khumasi mazid dengan sudasi mazid. Contoh nama saya Firdaus ya. Firdaus. Faradal wawsin eh. Nama saya Firdaus. Firdaus ni kalau nak tasghir tak tahulah. Tasghir untuk apa sebab tak tahu. Firdaus. Nama saya ni walaupun 5, tapi diiktibar 5 ini ada mazid, iaitu waw. Waw ini adalah huruf mazid. Okay? Waw ini adalah huruf mazid. Yang ni tak ada masalah. Firdaus tak ada masalah sebab dia huruf yang sebelum dia huruf ni. Sorry, yang ni tak boleh guna. Contoh Ankabut tadi, Ankabut. Ankabut tu 6. Ankabut. Kita bagi Ankabut. 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 So, Ankabut ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita kata yang ni sudasi mazid. Macam mana dia buat? Apa yang dia buat yang pertama adalah, so Ankabut ni, apa yang dia buat yang pertama adalah, dia buang dulu huruf mazid, iaitu huruf waw. Huruf waw dia buang. Bila huruf waw, tinggallah, alamak, sana, kabata. Betul tak? Jelas ya? Jelas. Okay, Ankabata. So Ankabata nanti kira ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 dah khumasi. So kita kena ingat balik. Kaedah khumasi kalau di mujarrad, kita tengok yang ni khumasi mujarrad, bukan khumasi mazid. So kalau di mujarrad, apa kaedah kata? Kaedah kata kalau khumasi mujarrad, apa yang kena buat adalah kita kena buang huruf yang kelima. Huruf yang kelima yang dibuang, jadilah dia Ankaba. Ankaba. Apa benda ni? Ankaba. Ya Allah. Ankaba. Tak maaf tulisan buruk sikit. So, bila tinggal ni, Ankaba kita ada 2 option lah. Sama ada kita nak tasghirkan di atas wazan fu'ail ataupun fu'ail. So, kat sini dia akan jadi apa? Unaikib ataupun Unaikib.
Jelas tak? Nampak Ustaz. Jelas? Jelas. Alright. Itu untuk ankabut. Contoh yang kedua, andalib pun sama. Andalib pun sama. Kita ambil andalib tu, andalib yang mutalik kan, tengok satu persatu. Andalib. Andalib lebih kurang macam ankabut juga. Andalib sana. Andalib. Hadiah andalib Andalib. Itu. Itulah. Andalib. Okey. So kita kena ingat. Ini kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 huruf. Ada 6 huruf. So kalau 6 huruf, kaedah kata apa? Huruf yang mazid kita kena buang. Itu huruf ya. Biasanya huruf mat ni ataupun huruf alif wawiyah ni kebiasaannya adalah huruf mazid kepada sesuatu isim. Kebiasaannya lah, sebab tu dia buang ya terus. Okay, yang ni kita kena baca banyak lagi lah untuk kita faham binaan perkataan tu. Sebab biasanya kita akan fokuskan kepada auzan ataupun wazan-wazan untuk fa'al. Auzan isim ni kita kurang fokuskan. Okay? Tak apa, sebab dia banyak. Wazan fa'al isim banyak. Kemudian bila kita dah buang yang tu, apa yang akan terjadi? So tinggallah andalib. Okay, andalib. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kaedah kata apa? Bila tinggal 5, huruf yang terakhir perlu dibuang. Huruf yang kelima perlu dibuang. Maka hasilnya jadilah andal. Betul tak? Dia buat yang tu. Betul lah. Alright. Daripada andal ni, kita ada dua option. Sama ada kita nak unaidil ataupun unaidil. Okay? Jelas ya? Contoh yang seterusnya, yang terakhir saya rasa untuk ni, muntaliq. Okay. Muntaliq, cuba siapa nak try? Jawapan dah ada, tapi cerita kat saya satu persatu proses dia macam ni. Muntaliq ni, jawapan dah ada dah. Siapa nak cuba? Uish, dah lebih lajak sikit tak apa Tak apa Ustaz, tak apa. Okay, cuba saya nak try. Buang nun. So kita kena ni lah. Kita kena identify, kita kena perhatikan huruf mana yang bertambah. Apakah huruf mazid kat situ? Nun, okey. Nun So saya tulis ni, saya ikut je. Apa yang siapa nama? Fahana, saya ikut apa yang Fahana cakap Okey, nun. Kita buang nun Yang pertama buang nun. Okey. Ada apa-apa lagi nak buang ke? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Mim tu bukan huruf tambahan ke? Tak tahu. Mim tu tidak dibuang sebab mim tu dia ada satu dia macam kewujudan mim tu penting lah untuk perkataan tu. Kewujudan mim tu penting untuk perkataan tu. Jadi mim tidak dibuang, mim akan ditekan. Tinggallah mutliq. Okey, mutliq. Mutliq. So, kita tengok ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. Dah cukup lah. Dah cukup. Kita boleh bina. Kita pun ada dua option. Sama ada mutaliq ataupun
Mutayliq. Mutayliq ataupun mutayliq. Jelas? Jelas. Ustaz, macam mana nak tahu harfu zaid tu maksudnya? Itu saya cakap. Yang tu kita kena banyak membaca lah. Lebihkan membaca. Maksudnya buku-buku saraf yang membincangkan tentang bina al-asma'. Bina al-asma'. Biasanya kita biasa terdedah kepada bina fa'al kan. Kita tahu, oh ni ta ni huruf tambahan, nun ni huruf tambahan, alif wasal tambahan, hamzah wasal tambahan, hamzah qata' ni tambahan. Okay. Untuk isim juga ada beberapa tambahan-tambahan dia. Sebagai contoh, alif ataupun huruf mad antaranya. Dan ada beberapa lagi. Saya pun tak berapa ingat. Okay. Yang tu kita kena baca lebih lagi lah. Kita nak tentukan mana tu huruf tambah, mana tu huruf tak tambah. Biasanya nak tahu antara kaedah macam mana kita nak tahu huruf tambah tak tambah tu bila kita buang satu huruf tu, maksud dia masih sama ataupun maksud dia berubah. Itulah antara kaedah-kaedah dia. Tapi huruf tu dia tak larilah daripada yang sa'atu muniha tu. Untuk saya rasa tak lari daripada sa'atu muniha. Saya tak ni, tapi saya rasa betul lah tu, tak lari pada tu sa'atu muniha. Antum boleh tengok, check balik untuk confirmkan balik betul tak sa'atu muniha tu. Alright? Okay. So, saya minta tambah sikit lagi boleh ke? Kalau Lang nak. Boleh. Nak? Sebab apa saya nak tambah satu lagi? Nak tambah satu benda ni. Tadi kawan kita ada dah bangkitkan satu isu. Contohnya perkataan sahra. Macam mana kita nak, itu kalau kita kira 5. Macam mana kita nak tasghirkan. So ada beberapa huruf ataupun, ada beberapa huruf yang mana kita tak kira dia sebagai huruf. Faham tak? Kita tak kira. Contoh. Perkataan Fatimah. Okay, Fatimah. Fatimah ni, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Kita akan kira dia sebagai 5. Tetapi, kita kena ambil tahu. Ta marbutah yang menunjukkan kepada taknis. Okay, taknis iaitu ta marbutah ni. Yang ta marbutah ni, kita kalau nak tasghirkan perkataan ta marbutah ni, kita tak ambil kira. Kita tak kira dia sebagai, dia macam tak geng lah dengan huruf yang lain. Macam ni saya nak terangkan bahasa mudah. So, daripada Fatimah ni, dia akan dikira fa, alif, ta dengan min sahaja. Daripada fa, alif, ta dengan min ni, kita akan bina perkataan atau kita akan buat dia jadi tasghir. Okey. Kalau rubai tasghir atau wazan apa? Fuailan. Betul tak? Jadi fuaitim. Fuaitim. Kemudian dah habis kita tasghirkan dia, barulah kita tambah kat hujung dia ta marbutah balik. Fuaitimah. Jelas Fuaitimah. Boleh? Faham? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi kita apa sekejap saya cari perkataan sekejap. Okey. Saya ambil perkataan ni lah. Hirrun
dengan Hirrah. Hirrah. Dua-dua ni maksudnya kucing lah. Betul tak? Hirun dengan Hirrah ni. Cuma kita boleh kata mungkin Hirun ni adalah kucing jantan, Hirrah kucing betina. Okey. So kalau kita tengok yang atas ni, kita akan kata atas ni dia ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Okey, 3 huruf. Jadi wazan dia senang fu'ailun. Betul tak? 3 huruf. Ingat balik? Betul tak? Dia punya binaan untuk 3 huruf. Sulasi apa? Fu'ailun. Jadi dah hurairun. Hurairun. Jelas yang ni? Jelas tak? Jelas tak? Okey. Untuk Hirrah pula. Hirrah ni kalau kita kira dah ada 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul Ustaz. Okey. Kalau 4 apa dia punya wazan? Fu'ailun. Macam mana? Fu'ailun. Fu'ailun. Mm-mm. Itu kalau kita kira dia 4. Fu'ailun. Tapi kenapa Abu Hurairah dia tak jadi Abu Hurairi? Macam mana jadi? Fu'ailun kan? Hurai. Macam mana dah? Dia kalau Abu Hurairah dia jadi, kalau nama Abu Hurairah tu jadi terus Hurairah. Sebab apa dia jadi Hurairah terus? Sebab ta yang untuk kita ubahkan dia jadi isim tasghir, ta ni tak diambil kira. Dia buang ta ni. Dia buang ta, tinggallah hirrun. Okay, tinggal macam ni atas ni. Hirrun. Kemudian dia akan bina tasghir tu atas wazan fu'ailun sahaja. Hurairun. Lepas tu baru dia tambah balik ta marbutah. Hurairah. Jelas tak? Jelas tak? Ustaz, Yes, maksudnya kalau kategori perkataan macam ada ta marbuta ni mula-mula kena buang tak tu dulu baru last baru kali kira. Oh. Kita buang ta tu baru kita kira ada berapa huruf yang berbaki. Daripada situ kita bina dia punya tasghir. Okey. Lepas tu bila dah dapat tasghir dia, and then baru kita tambah ta marbutah kat ujung. Faham? Faham Ustaz? Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, antara panjang sangat pula. Sekejap Sikit lagi. Sorry Antara yang kedua pula, perkataan hamra. Macam sahra tadi lah, kalau kita tanya sahra kan. Sahra. Okay, hamra dengan sahra. Okey. Agak-agak hamra ni, kalau kita buat wazan, kalau kita buat tasghir dia, jadi macam mana? Kalau kita ikut apa yang kita dah belajar lah. Agak-agak je. Cuba kita bina ni lah. Agak-agak lah. Tak boleh nak agak lah Ustaz. Saya rasa ilmu saya tak sampai lagi nak agak-agak. Untuk Humairah. Humairiun. Okey, Humairi. Okey. Ustaz saya tulis baik. Ini apa yang kawan kita cakap. Kalau ikut apa dia punya ni, Humairiun macam tu lebih kurang macam ni lah. Humairiun. Tetapi, kalau kita tengok balik nama Aisyah. Nama dia apa? Aisyah Humairah. Humairah tu tasghir daripada Hamra. Sebab kita tahu kenapa Siti Aisyah dipanggil sebagai Hamra, sebab pipi Siti Aisyah kemerah-merahan. Ada yang kata macam itulah. Tapi macam mana boleh jadi pula Humairah? Kenapa tak jadi Humairi? Macam yang kawan kita kata.
Benda yang sama juga dipraktikkan macam ta marbutah tadi. Cumanya untuk kali ini kita kena buang 2 perkataan. Iaitu alif dan juga hamzah kat sini. 2 ni kita buang dulu. Okay, dan huruf yang berbaki ni kita akan kira berapa. Kat sini kita ada 3. 1, 2, 3. So 3. Kalau sulasi, wazan dia apa? Fu'ail. Betul tak? Fu'ail. Jadi kita akan buat dulu yang tu. Kita akan buat dulu Humair. Last kali baru kita tambah alif dengan hamzah. Jadilah Humaira. Kalau Sahra tadi, macam kalau kita tanya, Sahra macam mana? Sahra macam mana? Kita tulis balik Sahra. First, kita buang yang ni. Okay. Tinggal apa? Sahara. Sahara berapa perkataan? 3 perkataan. 3 perkataan jadikan tasghir, wazan apa? Fu'ailun. Nampak? Fu'ailun. Jadi Suhair dah sekali baru tambah alif dengan hamzah. Suhaira. Okay. Jelas? Jelas. Alright. Dia banyak lagi semua isu dia. Isu yang berbangkit. Dia kalau dalam meeting ada isu-isu berbangkit. Isu berbangkit lagi banyak daripada isu utama. Contoh yang lain antara isu yang lain yang kita nak bincangkan, yang boleh kita bincangkan adalah berkenaan dengan contohnya alif dan nun. Kan? Huruf yang perkataannya ada alif dan nun. Perkataan yang ada waw dan nun. Perkataan yang ada alif ta. Okey, ini antara perkataan-perkataan ataupun antara huruf-huruf yang kita kena kita keluarkan dia dulu sebelum kita nak tukar perkataan tu. Okey? Tukar perkataan tu jadi tasghir. Dah kita habis tukar, then baru kita tambah. Contohnya muslimun kan. Muslimun. So muslimun, buang waw nun tu jadi muslim. Muslim ada berapa? 4 huruf. 4 huruf. Mana? Musailimun kan. Jadi musailimun. Macam tu. Itu kan. Okey, jelas yang ni. Saya laju je lah, tak bagi contoh. Dan ada lagi isu yang berbangkit adalah macam mana kita nak ini. Hindun. Zainab. Perkataan ni, macam mana kita nak tasghirkan dia? Nak tasghirkan dia. Okey. Ada siapa nak teka? Uish, dekat nak 11.30 dah ni. Sorry. Laju. Hindun, Hunaidun. Hunaidun. Okey, Hunaidun. Kalau kita kata Hunaidun. Kalau Zainab? Zainab jadi Zunaibun. Zunaibun? Macam mana boleh ada nun kat situ tak? Kita buang ya. Oh, buang ya. Zainab. Sebenarnya sini tak boleh buang ya tu. Sebab ya tu itulah perbincangan huruf mazid dengan mujarrad ni kita kena bincang lebih baca lebih lah. Antum kena baca lebih. Zainab ni dia tidak yang ni tidak boleh dibuang lah sebab dia masih lagi dalam huruf yang 4 tu. So masih lagi dalam kategori 4 huruf, so tak perlu buang mana-mana huruf pun. Okay? Faham kalau tu masih lagi dalam huruf dia tak perlu nak buang lah. So 4 dia paling kalau kita nak buang, kalau kita nak hazaf huruf-huruf tambahan dia sampai 4 je. So kalau 4 tu ada perkataan, even ada perkataan ada huruf tambahan pun dia dah tak buang dah. Okay, kalau yang ni Zuyainab lah. Zuyainab. Cumanya kat sini ada satu lagi perkataan atau satu lagi huruf yang antum kena tambah, iaitu tambahlah
ta marbutah. Kita kena kembalikan ta marbutah kat dia. Okey, Hunaidah, Zuyainabah. Okey, macam Ainun. Ainun mata kan? Ainun mata. Ainun mata. Okey. Jadi Uyainun tambahlah ta marbutah sebab apa? Kita tahu kalau perkataan ataupun anggota badan kita yang berpasangan, dia akan menjadi automatik akan menjadi muannas. Jadi kita tambahkan Uyainah. Sebab tu ada nama Uyainah. Uyainah ni mata yang tasghir, yang dikecilkan. Alright. Jelas ha? Jelas tak? Ada orang ni? Ada orang tak? Ada orang lagi tak? Okey. Ada persoalan ke? Saya laju je ni. So, faedah antara faedah tasghir ni sebenarnya kita dapat tahu huruf asal daripada perkataan tersebut lah. Contoh kalau contohnya mak kan. So kita pergi jamak taksir, daripada jamak taksir tu kita ni lah. Kita tahu daripada jamak taksir tu kita akan tasghirkan dia. Kita tahu jamak taksir tu tahu ni ada huruf asal dia yang ini, dan baru daripada situ kita bina dia punya tasghir. Itu antara faedah bertasghir lah. Dia macam jamak taksir, kita dapat tahu huruf asal kepada perkataan tersebut. Okey, ada persoalan lagi? Tak ada? Ustaz, Ya saya. saya macam dah jadi confused sikit sebab macam ni kena buang dulu, lepas tu nanti masukkan, boleh tak minta Ustaz naturalkan balik, maksudnya ringkaskan balik macam mula-mula tengok apa. Okey. So tasghir secara ringkas dia ada 3 wazan. Okey, 3 wazan. Sulasi, rubai. Sulasi dengan rubai ni dia tak ada apa-apa isu lah, dia secara umum sulasi dengan rubai. Okey, jelas. Sulasi dengan rubai secara umum tak ada apa-apa isu. So kalau sulasi, fu'ailun. Alright. Kalau rubai, fu'ailun. Okey. Yang ketiga wazan ketiga, fu'ailun, sekiranya khumasi tersebut, khumasi huruf kedua terakhir dia huruf mat. Huruf kedua terakhir dia huruf mat. Ni kita tak kira dia mazid ataupun ni mazid mujarrad, kita tak kira. Dia secara umum. Contohnya miftah, misbah. Okey. So dia akan ditasghirkan atas wazan fu'ailun. Okey, jelas. Boleh Boleh follow satu persatu. So kita tahu tasghir ada 3 wazan. Yang pertama fu'ailun. Itu kalau untuk isim sulasi. Fu'ailun itu kalau untuk rubai. Fu'ailun itu untuk khumasi yang mana huruf kedua terakhirnya atau huruf sebelum terakhirnya huruf mat. Settle. Seterusnya, keadaan yang seterusnya. Sekiranya khumasi, isim khumasi ni isim khumasi mujarrad. Kat sini baru start di mujarrad. Isim khumasi mujarrad. Isim khumasi mujarrad, contohnya farazdaq. Okey, farazdaq. Jadi huruf yang terakhir, iaitu huruf yang kelima, kita kena hazafkan dia. Okey, kita kena hazafkan dia. Kita buang. Jadilah tinggal farazdun. Bila farazdun, tinggal berapa? Ada 4 huruf. So, kat sini dia ada option lah. Option sama ada kita nak buat jadi fu'ailun, furaizid ataupun furaizid. Okey? Jelas Boleh Sampai sini boleh lagi Boleh. Okey. Ini ingat ini khumasi mujarrad, bukan yang ni dah start, dia dah detail sikit, dia ada khusus sikit. Dia kena mujarrad bukan mazid. Okey. Kemudian yang seterusnya. Sekiranya sudasi
ataupun khumasi mazid. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena buang perkataan tersebut. Buang perkataan tersebut apa yang padanya huruf tambahan. Apa yang padanya huruf tambahan. Yang tu kita kena belajar lebih lah. Nak tentukan daripada perkataan yang sudasi dengan khumasi di mana yang bertambah. Contohnya ankabut. Ain, nun, kaf, ba, waw, ta. Ada 6 huruf. So, kaedah kata apa? Ankabut ni, huruf tambah kena buang. Harfuz zaid kena tambah. Kena buang. Kita kata, harfuz zaid bila kita dah belajar, rupanya ankabut ni ada harfuz zaidah dia kat situ. Harfuz zaidah dia apa? Huruf waw. So, kita buang. Ankabut. Tinggallah ankabatun. So, ankabatun tu ada 5. So kita kena ingat balik, 5. 5 ni, okay, kita assume 5 ni, sebab kita masih lagi assume sebab kita tak belajar secara mendalam, kita just assume, ankabut ni, ankabatun ni, yang ni adalah khumasi mujarrad. Sebab tu kita buang ta dekat ujung. Jadi tinggal ankab. Ankab dia adalah unaikib ataupun unaikib. Nampak? Jelas kat sini Okey, settle. Kemudian itu kaedah yang ni umum. So, sekarang ni benda yang saya cerita pula kemudian tu ta marbutah dengan apa? Alif kita panggil alif mamdudah. Alamat ta'nis alif mamdudah, alif nun, waw nun, alif ta. Ini semua adalah antara huruf-huruf yang kita tak kira bila mana kita nak buat isim tasghir. Okay, macam saya cakap tadi ingat balik mula-mula saya cakap untuk bina huruf isim tasghir kita just ambil semua huruf. Kita kira semua huruf. Mazid ke mujarrad semua huruf kita kira. Tetapi ada beberapa situasi yang mana huruf tu kita tak ambil kira. Kita tolak tepi dulu bila kita dah ubah perkataan yang berbaki, huruf yang berbaki itu dan baru kita tambah, just tambah je. Contohnya tadi perkataan Fatimah. Fatimah. So Fatimah kita kata, ada ta marbutah kat ujung. So ta marbutah ni kita kena separatekan dulu. Okay, tinggal sekejap, sabar, duduk dulu. Simpan dulu dalam poket. Tinggal Fatim. Fatim, ini rubai. So, kalau kita ingat balik, rubai dia tak kisah. Mazid ke, mujarrad ke, dia tak ada. Perbincangan tak ada isu. So kita just buat, jadi Fatim, jadi Fu'ailun. Jadi Fuwaitim. Okay, Fuwaitim. Barulah kita tambah ta marbutah kat ujung. Fuwaitimah. Itu. Okay. Jelas And then, ada pula beberapa isu, contohnya perkataan Hindun. Okay, perkataan Hindun. Macam mana kita nak tasghirkan perkataan Hindun ataupun ainun, mata. Ainun mata kita ni. Macam mana kita nak tasghirkan dia? So, kita nak tasghirkan dia sebagaimana kita tahu, kita kena kira dulu lah perkataan. Contoh, Hindun ada berapa huruf? Ada 3 huruf. Ainun ada berapa huruf? Ada 3 huruf juga. So, kita tahu benda ni 3 huruf. Kita just buat apa? Kita ikut je apa yang template dah ada. Wazan dah ada, iaitu fu'ailun. Hindun, hunaidun. Ainun, unaiyun. Unainun. Cumanya, proses tidak terhenti sampai situ. Kita perlu tambah ta marbutah sebab perkataan tersebut asalnya adalah perkataan yang perempuan, muannas. Ainun pun muannas. Kita perlu tambah ta marbutah. Unainah. Okay? Hunaidah. Okay? Jelas? Jelas. Itu saja sebenarnya tasghir. Itu saja perbincangan tasghir. Wallahu ta'ala a'lam. Ada persoalan lagi? Tak ada. Yang lain ni boleh ikut Siti tadi kata tak ada. Fana okey Fana? Okey Ustaz, tadi soalan dah. Okey, Hana ada? Nurul Hana? Ada Ustaz.
Tak ada. Alia? Boleh Ustaz. Boleh Tamalah Arif. Saya sebut nama awak last kali sebab yalah nak macam mana, kita golongan minoriti. Kita bagi majoriti tu. Arif okey Okey Ustaz, insyaAllah. Okey Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai itu saja. Tak boleh nak sambung nasab. Saya rasa kalau sambung nasab sampai pukul 12 lebih pun tak settle lagi. Jadi insyaAllah pada kelas yang akan datang, saya tengok, saya tak janji Rabu ni sebab minggu depan ni agak hack macam sikit. Oh. Okay, Alhamdulillah. Ada belajar benda baru, Alhamdulillah. So, minggu depan, hari Rabu ni saya macam, sebab saya dah hujung-hujung SAM ni, dia macam banyak benda nak buat. Saya tak janji, kalau ada kelas hari Rabu, saya akan maklumkan ke kita punya ketua kelas lah. Okay, kalau tidak, kita akan teruskan pada hari Sabtu dan Ahad, insyaAllah ta'ala. Jadi, terima kasih semua yang hadir, sudah hadir meluangkan masa pada hari ini. Apa yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan saya sendiri, kekurangan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum syukran lakum, syukran ala mutaba'atikum, syukran ala husni istima'ikum. Wa jazakumullahu khairal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.